5 kumpulan, bagaimana saya tak sebut semua sebab terlalu banyak. 5 kumpulan mereka adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai berdiri di mahsyar, tuan-tuan akan ingat. Sebab setiap orang akan dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu dia yang di dunia ni. Kalau dia tukang masaklah di mahsyar. Bukan dia kerja tukang masak di mahsyar. Maksudnya ilmu itulah yang dia bawa. Kalau dia penoreh getah, bukan di mahsyar, sampai dalam syurga dia tahu untuk menoreh getah. Dia reti. Kan dulu saya pernah cerita, dulu tu di mana saya tak tahu, saya rasa di sini. Sebab ni kali ke-6 syurga dah ada tajuk syurga. Sini lah maksudnya. Ada satu orang ahli syurga, tukang kebun, pekebun, petani. Seorang ahli syurga petani, dan dia minta dengan Allah untuk bertani, bercucuk tanam. Allah izinkan dia. Faham tuan? Maksudnya maklumat yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai di mahsyar, sampai dalam syurga. Kita akan ingat, ni budak tu dulu cerita ni. Budak tu saya lah. Nombor 1, Nabi sebut antara tanda orang itu ahli neraka. Antara tanda orang itu ahli neraka, ni saya sebut 5 kumpulan je, ialah apabila dia mengambil buku keputusan, buku amalannya dengan tangan kiri. Confirm ahli neraka. Kalau dia angkat tangan kanan dia, ustaz, malaikat kepak tangan dia, buang. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, qala Ibnu Abbas fi man madda yadahu al-yumna, tu bahasa Arab tu, fa khala'ahu malakun. Ada orang dia ahli neraka, kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia, malaikat pegang, malaikat rentak, putus tangan dia kanan tu. Itu riwayat daripada Ibnu Abbas. Apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wa na'udzubillah, kalau di mahsyar nanti setelah ditimbang, tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu, maka ketahuilah ketika itu kita adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. 1, ambil dengan tangan kiri ataupun ambil dari arah belakang. Ini nombor 1. Itu ahli neraka. Ingatlah tuan. Subhanallah. Ahli neraka dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Ada ulama tafsir sebut arah belakang tu macam ni lah. Letak tangan di sini, kemudian di sini. Okay. Satu lagi riwayat, saya tak ingat, Qatadah, Imam Qatadah, tak silap saya, ambil dari arah belakang itu, dilubangkan dadanya. Lalu dia pun masukkan tangan kiri dia macam tu, dia ambil buku, masuk situ ke belakang, ambil buku. Ketahuilah itu ahli neraka. Adakah mereka kekal dalam neraka? Jawapannya tidak, sekiranya mereka tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah mereka kekal dalam neraka? Tidak, sekiranya mereka Islam dan iman mereka tak pernah jatuh. Tuan-tuan, okey. Jadi mereka akan keluar, masuk. Tuan-tuan, adakah masuk setahun dalam neraka? Lebih kan?
Kalau sehari lah, contohlah dosa dia sikit sangat, masuk sehari, maka sehari itu sama panjang dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun ni tuan-tuan, kita malam ni hidup baru 72 tahun. Tu saya sebut lah, bukan saya kenal tau. Semua tu sebut, dia keluar je tu, contoh tu. Malam ni umur kita dah 67. 67 tu tak berapa lama dah. Tak berapa lama dah. Tuan-tuan sekalian, satu hari di akhirat panjangnya 1000 tahun di dunia. Nak habis satu hari akhirat di mahsyar, di dalam syurga, di neraka, nak habis satu hari daripada pagi nak jumpa pagi esok, panjangnya 1000 tahun. Ahli neraka yang pertama. Ahli neraka yang kedua, yang ni pun saya tak urai, saya tak mau urai dah sebab dulu pernah sebut dah, iaitu mereka yang solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal, tapi ahli neraka. Nabi sebut kumpulan ni kumpulan muflis. Allah panggil nama, dia pun pergi. Ditimbang amal ibadah dia, solat tak pernah tinggal. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita tak bincang yang tinggal solat. Yang tinggal solat confirm ahli neraka. Yang tinggal solat. Nabi sebut kumpulan yang kedua ni, tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal puasa Ramadan, tapi ahli neraka. Panggil, dia pun datang ke depan, timbang amalan dia, dia pun tengok amalan dia, dia pun seronok. Sebab amalan dia memang diterima, amalan dia ikhlas kerana Allah. Solat, zakat, haji, umrah, puasa, semua dia buat kerana Allah, diterima. Apabila ditimbang menjadi pahala yang dilihat oleh dia, dia pun tengok banyak. Tetapi dia banyak dosa dengan orang. Suka tipu orang, hutang orang tak bayar, kalau pinjam barang orang jadi milik dia, pernah memfitnah orang, meruntuhkan keluarga orang. Dosa dengan orang banyak. Hati-hati. Hati-hati dosa dengan orang. Orang yang dosa banyak dengan orang lain. Hati-hati. Habis pahala dia. Kata Rasulullah, apabila diberikan pahalanya kepada orang yang dia buat salah sehingga habis pahalanya, lalu malaikat bertanya, ya Allah, sudah habis pahalanya, tetapi masih ramai yang menuntut kepadanya. Lalu Allah pun sebut, pindahkan dosa mereka kepada dia. Solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal. Ini kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga yang akan masuk neraka di mahsyar ni saya sebut sebahagian. Yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib. Ada orang puasa, semayang okey, zakat okey, umrah pun pergi, tapi bila mai puasa Ramadan, yang tu dia jam sikit. Dia tak berapa 54 dah umur, tapi pergi beli nasi juga. Ke 3,5 tu pergi beli. Dia jual dah 3,5 sekarang ni. Bulan Ramadan 3,5 jual dah, 2,5 jual dah. Dia pergi beli, dia makan. Umur 50 lebih dah. Mati tak sempat bertobat. Ahli neraka. 3. Yang keempat, mereka yang apabila timbang, tuan-tuan, Allah panggil nama kita, kita pun jalan ke depan. Akan sampai masa itu. Maka jadilah, tuan-tuan, semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan masuk ke dalam syurga.
Umat Nabi Muhammad sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja setelah ditimbang para rasul, termasuk rasul ulul azmi dipanggil dan ditimbang. Habis rasul-rasul ni dipanggil dan ditimbang, Allah pun sebut, wahai Muhammad, bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa ditimbang. Tak panggil nama. Allah. Yang ni V 10 kali IP. Satu. Kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia kemudian ditimbang. Sekejap pahala, sekejap dosa, sekejap pahala, dosa, sekejap pahala, dosa, pahala, dosa. Dia macam tu. Pahala pun ada, dosa pun ada. Kan? Timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua. Ada dua bekas. Satu untuk mengisi ibadat, satu untuk mengisi maksiat. Saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok.